Untuk hari ini sepatutnya kita pada hari Isnin lepas, sepatutnya kita dah mulakan kelas kita. Saya dah pun sepatutnya saya dah buat orang panggil introduction. Okay, walau bagaimanapun disebabkan oleh adanya sedikit gangguan, bukan gangguan lah, maksudnya ada urusan. So terpaksa saya tangguhkan dahulu kelas anda untuk hari permulaan. Tapi untuk hari ini kita terus masuk kepada topik because of possibly minggu ni saya kena masuk dah topik yang pertama. Okay. Tapi untuk perkenalan tu tak apa. Sambil-sambil kita masuk kepada topik yang pertama ni, saya akan buat perkenalan sedikit lah. Okay. Mungkin ada di antara anda yang kenal saya dan mungkin ada di antara anda yang tidak mengenali saya. Okay, saya diri nama adalah Muhammad Luqman Hakim Muhammad Zahari, merupakan pensyarah pengurusan perniagaan di KPTM Kota Baru. Dan saya ditugaskan untuk mengajar subjek anda HCE 2063, iaitu pentadbiran dan pengurusan pendidikan awal kanak-kanak. Okay. Dan kelas dibuat seperti yang sedia maklum lah, kelas akan dibuat secara atas talian di mana disebabkan oleh pandemik COVID-19, terpaksalah kita kita terima keadaannya, terima kekurangannya. Seperti memanglah kita rasa memang ada sedikit kekurangan dari segi pembelajaran dan pengajaran PNP because of kita tak biasa dengan orang panggil pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, nak tak nak kita kena juga lalui, nak tak nak kita kena juga tempuhi, walaupun ada kekurangan dari pihak saya dan pihak anda. Okay, sebab kita tahu bila kita kelas secara atas talian ni, yang paling utama, yang paling kita sukar untuk kita hadapi adalah dari segi telco lah. Line telefon tak bagus, dari segi suasananya bising, suasana rumahnya tak sama dengan suasana di college. Tapi itu semua kita anggap satu cabaran kepada kita untuk kita menghadapi, untuk kita mencapai kejayaan. Sebab satu kejayaan kalau kita kita dapat tanpa ada halangan, ianya tidak manis. Tapi sekiranya kejayaan itu dapat dicapai disebabkan oleh kita dapat mengharungi segala cabaran dan dugaan, insya-Allah kejayaan tersebut adalah kejayaan yang amat gilang gemilang kepada kita. Okey. Saya nak tanya dulu, siapa di antara korang ni yang boleh jadi sebagai wakil untuk bercakap dengan saya? Sebab saya nak ambil feel juga tau. Nak ambil feel untuk mengajar. Sebab saya tak nak bila saya bercakap ni, saya rasa macam saya seorang-seorang cakap. Bila saya berkonti pun saya seorang bercakap. Tapi kalau nak kelas ni, kalau boleh adalah two-way communication. Ada tak siapa-siapa boleh bercakap dengan saya? Turn on mic kejap. Kelas, marilah borak dengan saya sekejap. Seorang tak bercakap ni. Yes, sir. Nurul Alia. Nurul Alia, you asal daripada mana? Asal daripada Kelantan. Kelantan. Dekat mana? Pasir Mas. Pasir Mas. Kes dekat Pasir Mas tak banyak semalam kan? Tahu tak? Ambil tahu ke tak? Apa dia, sir? Kes COVID dekat Pasir Mas. Tinggi ke tak? Tinggi rasanya. Tinggi, berapa? 300 ke 200, tak ingat. Pasir Mas? Okey, siapa sini yang asal yang berasal di Ketereh? Yang berasal dari Ketereh? Ada tak? Ada tak yang berasal daripada Ketereh? Tak ada. Pasir Putih? Yang berada di lokaliti PKPD ada tak? Ada tak yang sekarang ni dia berada di lokaliti PKPD? Saya. Cuba. So macam mana dengan keadaan? Okey ya? Okey. Okey. Tak okey. Okey. So you dah pakai gelang pink ke gelang putih? Gelang pink. Gelang pink. Okey, so duduk kat rumah tu hati-hatilah, cakap dengan peti jangan keluar daripada rumah. Tak apa kalau rasa bosan-bosan je, duduk dekat peti, cakap dengan peti. But at least kalau kau cakap dengan peti, dia ada makanan dalam peti tu. Okey? Tak apalah, walaupun duduk di kawasan PKPD ke, di kawasan PKP ke, ingat,
Kita kena jaga kita kena jaga SOP. Sama-sama kita jaga SOP dan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar COVID-19 ni cepat-cepat menghilang daripada muka bumi ni. Senang saya nak buat kelas secara secara face to face. Saya pun dah bosan dah mengajar depan kamera ni. Dah rasa macam orang gila lah. Kenapa saya rasa macam orang gila? Sebab duduk cakap depan kamera, duduk sorang-sorang dalam bilik. Orang kat luar tu duduk dengar. Apa salah dia cakap sorang-sorang dalam bilik? Gila ke apa kan? So nak elak daripada orang kata gila kat saya, cepat-cepatlah kita berdoa kepada Allah SWT supaya COVID-19 ni terus menghilang daripada muka bumi ni, insya-Allah. Okay, so untuk hari ni kejap, saya cuba share kepada anda dahulu serba sedikit berkenaan dengan subjek HCE 2063 dari segi pemarkahan lah. Saya tunjuk pemarkahan. Sebab mungkin untuk saya ceritakan ke semua tentang tajuk ni, nanti kita jumpa juga dalam tajuk ni. Untuk pemarkahan, kejap saya share kepada anda. This one. Kejap saya share dulu skrin saya. Nampak ke? Nampak. Untuk pembahagian markah ianya mempunyai dua bahagian, iaitu continuous assessment dan juga final assessment. Seperti sedia maklumlah, kalau final assessment ni adalah peperiksaan akhir. Di mana untuk peperiksaan akhir markahnya adalah 40 markah. And then lagi 60 markah berada pada continuous assessment. Di mana continuous assessment ni terbagi kepada 3, iaitu quiz, tugasan 1 dan juga tugasan 2. Untuk quiz, quiz merangkumi 10 markah. Di mana untuk kuis ni dia akan tanya topik 1 sehingga topik 3 kalau tak silap saya. Nanti saya tengok balik lah. Saya pun lupa sebab nak tunjuk sini, saya pun tak nampak kat sini sebab saya masih lagi menunggu dokumen daripada pihak ketua khusus untuk menyatakan dari segi pembahagian markah ataupun soalan mana yang akan ditanya. Untuk kuis 10 markah, tugasan 1 20 markah, tugasan 2 30 markah. Untuk tugasan 1 ni ianya adalah penulisan. Maksudnya anda perlu buat report berkaitan dengan kajian ataupun RP, rancangan perniagaan. Maksudnya di sini untuk tugasan 1 ni anda perlu melaksanakan satu tugasan di mana anda perlu membuat temuduga ataupun anda perlu buat anda perlu mencari maklumat berkenaan dengan tadika dengan menggunakan kaedah telefon. Maksudnya you kena telefon pengusaha-pengusaha tadika untuk mendapatkan maklumat yang dipinta. Nanti saya akan berikan soalan tersebut, soalan tugasan tersebut untuk anda selesaikan, dan tugasan ini perlu diselesaikan pada minggu perlu diselesaikan pada minggu ke-7, iaitu tarikh pengantaran adalah 9 hari bulan 9 sebelum jam 6 petang. Nanti saya akan berikan soalan tugasan tersebut. Dan tugasan 1 ini perlu diselesaikan secara individu. Maksudnya setiap orang perlu buat soalan tugasan 1 secara individu. And then untuk tugasan 2. Tugasan 2. Clear ke untuk tugasan 1 tadi? Clear ke? Ya, kalau ada nak tanya minta tolong Clear, sir. Right, kalau you nak tanya, terus interrupt saya, tak ada masalah. Saya okey je. Lagi bagus kalau you interrupt saya masa saya buat penerangan. At least you dapat sesuatu, you dapat maklumat tersebut secara on the spot. Untuk tugasan 2 perlu diselesaikan secara berkumpulan. Ini perlu diselesaikan secara berkumpulan. Di mana untuk tugasan 2 ni dia terbahagi kepada 2 pula. Satu penghasilan model, satu pembentangan. Di mana untuk penghasilan model ataupun untuk you hasilkan model atau model tadika, ianya merangkumi 20 markah.
Dan tugasan untuk pembahagian pembentangan 10 markah. Okay, maksudnya untuk tugasan 2 ni dia ada pada model 20 markah, pembentangan 10 markah. Okey, untuk model ni maksudnya you kena hasilkan model tadika. Okey, model tadika secara berkumpulan, tetapi model tersebut you kena bahagikan mengikut ahli kumpulan. Contohlah kalau dalam model tu dia ada bahagian dia ada bahagian PNP, bahagian office, bahagian tempat makan. Maksudnya bahagian tempat belajar. Dia tadika, bukan bahagian belajar satu-satulah. Maksudnya dalam satu model tadika tu dia ada pelbagai tempat, dia ada pelbagai bahagian. Dia ada bahagian untuk tempat belajar, dia ada bahagian untuk tempat office, dia ada bahagian untuk tempat bermain, dia ada macam-macam lagi lah. So, dalam model tersebut, setiap bahagian tersebut, you bahagikan kepada setiap ahli kumpulan. Maksudnya setiap ahli kumpulan akan dapat satu bahagian. Okay? Dan setiap ahli kumpulan tersebut perlu hasilkan model bagi bahagian masing-masing. Faham tak? Maksudnya dalam satu model tu, you bahagikan mengikut bahagian kepada individu-individu dalam kumpulan anda, and then setiap ahli kumpulan tersebut perlu hasilkan model di bahagian masing-masing. Okay, so nanti bila pembentangan tersebut, setiap ahli kumpulan perlu bentangkan bahagian dia. Contohlah, contohlah Nurjannah dapat bahagian PNP. Okay, so Nurjannah perlu hasilkan model PNP, and then bila pembentangan nanti Nurjannah akan buat pembentangan untuk bahagian PNP. Dia bergantunglah setiap setiap kumpulan tu dia ada model, dia ada plan masing-masing, plan lantai masing-masing. So plan lantai itulah kita akan bahagikan, and then akan bentangkan mengikut bahagian yang perlu yang mereka hasilkan. Okay, now setelah pembentangan dibuat, okay, model tersebut, okay, anda perlu ambil gambar. Maksud setiap ahli kumpulan tu, contoh satu kumpulan ada 5 orang. So 5 orang tu ada 5 bahagian. So setiap ahli kumpulan perlu ambil gambar model mereka dan perlu cantumkan model tersebut dalam satu gambar. So you kena kreatif sikit. Kena buat editing sikit. Maksudnya you kena buat editing untuk cantumkan bahagian model tersebut dalam satu gambar. Dan sebenarnya kalau 5 gambar, cantumkan jadi satu gambar untuk menunjukkan plan lantai tersebut. Faham tak? Faham. Okay, clear. So, dia berbezalah dengan semasa yang lalu. Sebab semasa yang lalu, kalau untuk face to face macam dulu, you tak apalah boleh buat perbincangan dalam satu kumpulan dekat asrama, boleh buat perbincangan. Tapi disebabkan oleh PNP kita sekarang ni secara atas talian, so you nak jumpa rakan you pun susah. You duduk jauh-jauh. So itulah cara yang boleh kita buat. Dasmin, setiap orang buat satu bahagian dan cantumkan. Dan dari segi pembahagian markah pun berbeza dengan dahulu. Kalau dahulu untuk tugasan 2 ni you kena ada report, kena buat report. Tapi untuk semester ini kita tak akan buat report untuk tugasan 2, hanya tugasan 1 sahaja yang perlu ada report. Cuma tugasan 1 tu dia tak ada berkaitan dengan tugasan 2 tau. Sebab tugasan 1 ni you kena buat you kena interview pengusaha untuk dapatkan maklumat. Tugasan 2 ni you buat model tadika untuk tadika anda. Maksudnya tadika kita, maksud tadika you lah. Okay, right. So, itu sahaja untuk pembahagian markah. Okay, dari segi topik pembelajaran kita, ianya mempunyai 7 topik kesemuanya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan semua topik tersebut sudah ada di dalam OLES. Kecuali topik 7 saja masih lagi tidak ada dalam OLES. So untuk topik 1 sampai topik 6 tu saya nak anda semua download dan jadikan sebagai rujukan untuk pembelajaran. Okay? Sebab saya tak nak pelajar saya ni masuk kelas tanpa ada persediaan. Sebab dia kalau tak ada persediaan ni dia akan jadi ia akan mengganggulah proses pembelajaran kita. Okay? Right? Now. So sudah bersedia untuk masuk topik pertama? Dah, I'm ready. I'm ready. Good. Okay, suara jelas ke?
Jelas. Jelas. Sir. Jelas. Rasa selesa ke tak? Selesa sangat. Selesa. Ha, Macam duduk DJ. Ya, betul tu. suara aku dah rasa macam sengau pagi-pagi. Kau kata macam DJ lagi. Semalam dah tidur pukul 3 pagi. Aduh, tapi tak apalah. Walau bagaimanapun sengau macam mana pun kita cuba juga. Dalam kelas ni ada lelaki tak? Tak ada. Semua perempuan. 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 Jadi Ya. saya seorang lelaki, korang semua perempuan lah. Yes, sir. Nasib baik kelas atas talian. Kalau kelas face to face, aku tak tahu nak buat apa dalam kelas. Mesti point mata dekat aku semua kan. Okey. Aduh sayang, tapi tak apalah. Itu semua halangan ke apa ke kita buat tak tahu je. Proses pembelajaran ni dia tak kisah duduk kat mana. Siapa nak bercakap tu? Nur Fadila, Nur Fadlin. Nak cakap. Yang dah tutup mic-nya. Yang kan nak bercakap tadi. Okey. So, untuk bab 1, topik 1, pengurusan dan pentadbiran organisasi institusi PAKK. PAKK means pendidikan awal kanak-kanak. Okay, maksudnya untuk topik yang pertama ini dia lebih kepada pengenalan. Okay, pengenalan berkenaan dengan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Sebab dalam PAKK, dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak, kita kena ada pengurusan dan kita kena tahu pentadbiran. Kalau tidak ada pengurusan dan pentadbiran organisasi, bermakna sesebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak akan jadi berceramuk. So that's why ianya perlu ada pengurusan dan pentadbiran organisasi. Okay, kita lihat dahulu hasil pembelajaran untuk topik yang pertama. Ianya mempunyai 4 hasil pembelajaran. Iaitu yang pertama, anda dapat menerangkan pelbagai model pengurusan dan pentadbiran institusi pendidikan awal kanak-kanak. Okay, maksudnya anda, kesemua anda ni dapat memberi penerangan berkenaan dengan model-model pengurusan dan pentadbiran institusi awal kanak-kanak. Itu yang pertama. Yang kedua, anda dapat menyenaraikan langkah-langkah untuk membuat perancangan bagi pusat-pusat permainan dan pembelajaran bagi kanak-kanak. Okay, maksudnya di sini, anda dapat sebab dalam dalam taska atau tadika, ianya mempunyai pelbagai pusat, pelbagai center. Dia ada center untuk bermain, dia ada center untuk pembelajaran, dia ada center untuk gerak kerja dan sebagainya. So daripada situ, anda kena tahu apakah langkah-langkah untuk merancang pusat-pusat tersebut. Sebab kita kena ada perancangan yang jitu, perancangan yang baik untuk memastikan setiap pergerakan, setiap apa yang kita buat ataupun aktiviti dalam taska atau tadika tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran PNP. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran yang ketiga, anda dapat mengetahui cara memilih premis, merancang ruang dan dimensi yang bersesuaian untuk kanak-kanak. Maksudnya di sini dalam topik yang pertama anda akan diterangkan bagaimana untuk membuat pemilihan premis. Sebab premis taska ataupun tadika ni ianya ada kriteria-kriteria yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikuti. So, yang pertama anda akan diterangkan bagaimana cara untuk membuat pemilihan premis. Yang kedua, bagaimana untuk merancang ruang. Merancang ruang ni maksudnya setiap bahagian di dalam premis kita kena kenal pasti bagaimana ataupun apakah ruangan-ruangan yang perlu kita letak, yang perlu kita rancangkan supaya ianya melancarkan proses PNP. Sebab kita tahu bila berurusan dengan kanak-kanak ni, dia tak sama dengan berurusan dengan pelajar-pelajar yang tua bangka. Sebab orang yang tua bangka ni tak apa, dia boleh fikir. Dia boleh fikir nak jalan sini bahaya, kena hati-hati. Itu orang dah berdewasa lah. Tapi kalau kanak-kanak ni tak fikir lah. Lagi bahaya, lagilah dia lari laju. Tapi itulah yang perlu kita buat, merancang ruang supaya tidak mengganggu PNP dan supaya keselamatan pelajar tadi dapat dijaga. Dan yang ketiga, dimensi. Dimensi maksudnya dari segi
penentuan ruangan dan dimensi. Tadi sama jugalah ruangan dan dimensi. Okay, dan yang keempat, hasil pembelajaran yang keempat, anda dapat menerangkan langkah untuk menyediakan rekod dan dokumentasi institusi secara mudah dan sistematik. Maksudnya di sini anda juga akan didedahkan, okay, bagaimana untuk menyediakan rekod pelajar, rekod pekerja, okay, dan juga dokumentasi institusi secara mudah dan sistematik. Maksudnya di sini anda akan diterangkan dari sini bagaimana untuk merekod setiap data dan apakah dokumentasi yang perlu kita simpan bagi melancarkan sistem di dalam sesebuah taska ataupun tadika. Okay, so inilah 4 perkara yang anda akan dapat, okay, daripada topik yang pertama. Okay, kita tengok pengenalan terlebih dahulu. Right. Untuk pengenalan topik yang pertama, amalan pengurusan yang baik akan memastikan kelancaran operasi sesebuah organisasi pusat pendidikan awal kanak-kanak dan seterusnya menjamin kualiti pendidikan awal kanak-kanak yang sememangnya menjadi matlamat utama bagi mereka yang terlibat dalam PAKK. Siapakah mereka yang terlibat tersebut? Korang lah. Anda semua ni lah bakal-bakal guru, bakal-bakal pendidik di dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak. Okay, artinya di sini anda perlu tahu bagaimana untuk mengamalkan pengurusan yang baik. Okay, dan anda kena kenal pasti bagaimana untuk memastikan tadika anda ataupun taska anda, okay, lancar di dalam pengoperasian. Okay. Maksudnya di sini dengan adanya pengurusan, dengan adanya pengetahuan tentang pengurusan yang baik, ianya akan membantu anda untuk memastikan sesebuah taska atau tadika anda tadi lancar dari segi pengoperasian. Sebab dalam pengoperasian ni anda memang kena lancar. Kenapa kena lancar? Why we must do smooth? Kenapa ianya perlu lancar? Because of, okay, kalaulah kelancaran tidak ada di dalam di dalam sesebuah taska ataupun tadika, ianya akan mengakibatkan kualiti taska anda ataupun kualiti tadika anda akan terganggu. Sebab kualiti sesebuah taska ataupun tadika ianya bergantung kepada kelancaran operasi. Untuk mendapatkan kelancaran operasi, anda perlu tahu bagaimana untuk mengamalkan pengurusan yang baik. Okay? Dan ini adalah matlamat utama yang harus diketahui oleh mereka-mereka yang terlibat di dalam PAKK, pendidikan awal kanak-kanak. Okey, itu pengenalan untuk pengurusan dan pentadbiran. Okey, kita tengok kepada definisi pengurusan. Okey, apakah definisi pengurusan? Okey, maksud pengurusan. Okey, pengurusan adalah satu proses sosial. Ini merupakan satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kerjasama, mendapatkan penyertaan, mendapatkan penglibatan. Daripada siapa? Daripada ahli-ahli sesebuah organisasi bagi mencapai sesuatu matlamat ataupun objektif yang paling berkesan. Itu mengikut Draka 1972. Draka 1972 ni dia kata, pengurusan ni dia merupakan satu proses sosial. Kenapa satu proses sosial? Sebab, kenapa satu proses sosial? Because of dia melibatkan orang, melibatkan ahli sesebuah organisasi ini adalah orang. Orang yang terdapat di dalam sesebuah dalam ahli-ahli pengurusan dalam sesebuah organisasi ianya merupakan orang. So bila orang ianya adalah proses sosial. Sebab bila kita melibatkan orang, so itu adalah proses sosial. Okay, right. Dan pengurusan ni dia perlu mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan. Maksudnya ahli-ahli organisasi tadi kita memerlukan kerjasama mereka, penyertaan mereka, penglibatan mereka. Maksud setiap ahli tak kira lah dia ni cikgu ke, dia ni pengusaha ke, dia ni tukang kebun ke, dia ni tukang tukang masak ke. So setiap ahli-ahli yang ada di dalam organisasi tersebut, di dalam pendidikan awal kanak-kanak, mereka perlu ada kerjasama, penyertaan dan penglibatan untuk apa? Untuk mencapai sesuatu matlamat ataupun objektif.
aktif syarikat tersebut. Okey. Proses melakukan sesuatu aktiviti secara cekap dan berkesan melalui manusia. Okey, maksudnya di sini proses tersebut, okay, untuk kita mencapai matlamat tadi, okay, proses tersebut ianya dilakukan secara cekap dan berkesan melalui siapa? Melalui manusia. That's why kita kata satu proses sosial. Okay? Right. Kalau ada soalan minta tolong raise your hand, angkat tangan dan tanya kepada saya. Interrupt saya. Sebab saya tak nak nanti korang tak faham tapi korang diam je. In the end tadi, nanti korang akan mengalami masalah. Okay? Right. Now, siapa pengurus? Siapakah pengurus? Agak-agak siapa pengurus? Okay? Siapa pengurus dalam taska atau tadika? Diam. Diam 1000 bahasa. Guru besar. Guru besar. Lagi, siapa pengurus? Orang yang buat tadika tu. Okay, kalau orang yang buat tadika tu, kita boleh singkatkan nama apa? Majikan. Pemilik tadika. Pengurus. Pengurus tadika. Pengurus tadika, pemilik tadika, pengusaha tadika. Itu adalah pengurus. Right? Right. Kita tengok dulu definisi pengurus. Rasa dah dia pagi-pagi macam tu lah. Dia rasa macam satu selaput yang mengganggu gigi hidung saya menyebabkan saya punya muffler tersumbat tau. Kalau ada lelaki seorang dah rasa okey sikit. Tak adalah orang pandang saya. Saya seorang lelaki ni. Okey. Siapakah pengurus? Definisinya ialah ianya merupakan seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan juga sumber yang terhad. Maksudnya sini pengurus adalah orang atau seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi. Itu adalah pengurus. Okay, pengurus adalah seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi melalui kepada kejayaan. Okay, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan manusia, dengan menggunakan wang dan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada yang ianya adalah sumber ianya adalah terhad. Maksud terhad ni adalah manusia ni kita tak adalah manusia 100 orang untuk buat kerja. Tak adalah 1000 orang nak buat kerja. Mungkin manusia ni yang bekerja dengan kita mungkin ada 5 orang je. Mungkin ada 6 orang je. Paling ramai pun 10 orang kalau untuk tadika. Okay? So, pengurus ni dia perlu memastikan kejayaan organisasi tadi dapat dicapai dengan menggunakan sumber-sumber yang terhad iaitu manusia, wang dan sebagainya. Okay? Seseorang yang semestinya mempunyai bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahiran sebagai seorang pemimpin. Kalau korang nak jadi pengusaha tadika, okay, korang perlu pastikan diri korang ni ada bakat untuk jadi leader, berkebolehan untuk jadi leader dan ianya mempunyai kemahiran untuk menjadi seorang leader. Leader tu apa? Pemimpin. Okay. So, anda perlu pastikanlah diri anda ni ada bakat, ada kebolehan, ada kemampuan dan ada kemahiran. 4 benda ni perlu ada pada diri anda untuk anda menjadi seorang pengusaha tadika. Okay. And then, seseorang yang melaksanakan tugas berdasarkan kepada prinsip dan perintah yang telah ditetapkan. Okay. Artinya, seorang pengurus ni, seorang pengusaha tadika ni, dianya perlu pastikan mereka dapat melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dan perintah yang mereka telah tetapkan. Maksudnya dia kena disiplin lah. Dia kena disiplin dengan arahan yang telah diberikan. Maksud dia kena patuh. Dia dah bagi arahan kepada orang lain dan dia sendiri perlu patuh dengan arahan tersebut. Dan dia juga perlu ada prinsip perlu ada disiplin untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam organisasi. Maksudnya dia tak bolehlah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Okay? Kalau dia sendiri langgar, apatah lagi orang lain pun akan langgar juga. Orang lain memang nak akan langgar sebab dia anggap dia ni adalah pekerja dan
aku ni syarikat ni bukan aku punya, so dia akan langgar. So untuk elak orang lain langgar peraturan dan juga prinsip yang telah ditetapkan, okey, seorang pengurus dia perlu pastikan dia perlu patuh terlebih dahulu, barulah orang lain akan patuh. Okay. Dan yang seterusnya, seseorang yang mengurus dan membuat dasar. Seorang pengurus ni, okay, dia yang mengurus dan dia yang melaksanakan ataupun menghasilkan dasar-dasar yang ada di dalam organisasi. Okay, right. Okay, sekarang ini kita tengok kepada keterampilan yang diperlukan oleh seorang pengurus. Apakah keterampilan? Maksudnya keterampilan yang perlu ada kepada seorang pengurus ataupun pengusaha tadika atau taska. Sekarang ni kita tak cerita lagi dari segi pengusaha tadika atau taska, tapi you boleh relatekan, you boleh cuba bayangkan, ini semua perlu ada pada pengusaha tadika atau taska. Okay, right. Yang pertama, berkomunikasi. Pandai berkomunikasi, pandai berbicara, pandai menyalurkan maklumat kepada orang bawah. Maksudnya seorang pengurus ni dia perlu berketerampilan dari segi berkomunikasi dengan orang bawahan ataupun dengan ahli-ahli organisasi. So dia kena pandai. Sebab kita tak boleh dari segi komunikasi ni, kita tak boleh terlalu garang dan juga tidak boleh terlalu lembut. Sebab kalau terlalu lembut nanti orang pijak kepala. Kalau terlalu garang, orang takut kat kita. So, you must to find out cara yang paling bersesuaian untuk berkomunikasi dengan orang bawahan. Okay. That's sebab benda ni dia kemahiran sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok tadi, saya dah bagi tahu tadi, seorang pengurus tadi dia perlu ada kemahiran, dia perlu ada kemampuan. Itu semua adalah kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada seorang pengurus. Ianya tidak ada dalam buku. Dalam teori memang ada, tapi untuk kita laksanakan, hanya diri kita sahaja yang tahu. Sebab dia bersesuaian. Dia kena bersesuaian dengan keadaan, dengan situasi. Okay? Yang kedua, merancang dan mentadbir. Seorang pengurus ni dia kena tahu bagaimana untuk planning, merancang dan perlu tahu bagaimana untuk mentadbir. Rancang dan tadbir ni dia sekali. Maksudnya dia kena seiringan. Rancang dan tadbir. Kenapa dia berseiringan? Sebab apa yang kita rancang perlu ada pentadbiran. Kalau kita tak tadbir rancangan kita, maklumnya rancangan kita tadi akan jadi kucak-kacir. Sebab dia kena ada rancangan dan pentadbiran. Perancangan kita perlu ditadbir. Kalau tak tadbir nanti dia akan ceramuk. Yang ketiga, kerja berpasukan. Seorang leader ni dia kena tahu bagaimana untuk bekerja secara berpasukan, intim dalam pasukan. Okay? Dia sebenarnya leader ni dia ada pemimpin dan dia ada ketua. Okay, dua benda berbeza. Kalau you as a leader, okay, kalau anda ni adalah leader ni dia buat sama-sama. Kalau bos, ketua, kalau bos dia tak buat kerja, dia hanya mengarahkan saja. So sedangkan dua-duanya adalah pengurus. Maksudnya dua-dua ada pengurus. Tapi kita tak nak jadi seorang pengurus yang bersifat sebagai bos. Kita nak jadi seorang pengurus yang bersifat sebagai leader. Sebab leader ni dia buat kerja, dia bukan buat kerja bukan hanya mengarahkan saja, tidak. Dia bagi arahan dan dia juga buat. Itulah leader. Okay? Dan yang keempat, pengetahuan yang global. Seorang pengurus ni dia kena ada pemikiran yang luas. Global ni maksudnya pemikiran yang luas. Maksudnya dia kena tahu everything. Semua benda dia kena tahu. Dari segi perubahan semasa dia kena tahu, dari segi contoh sekarang ni COVID-19, dia kena tahu berapa jumlah COVID-19 sekarang ni. Macam contoh saya tanya tadi kan, saya tanya tu bukan saya saja tau, saya tanya tu saya nak tahu sama ada you ni ada tak pengetahuan tentang keadaan semasa, because of you
you nak jadi seorang pengurus, you kena ada pemikiran yang global, pemikiran yang luas, kena tahu everything, kena tahu segala-galanya. Okay. Dan seterusnya yang kelima, tindakan strategik. Seorang pengurus ni dia kena tahu bagaimana untuk bertindak dalam sesuatu perkara, dan tindakan mereka mestilah strategik. Bukan membuat tindakan yang membuta tuli, tidak. Dia ada strategi dia. Nak buat macam ni, apa tindakan dia, dan apa akibat dia. So dia kena tahulah tindakan dan juga causes dia, cause and effect. Maksudnya bertindak mengikut apa yang harus mereka lakukan. Ada strategi dia. Buat macam ni, apa kesan dia dan sebagainya lah. Okay, dan yang terakhir, yang keenam adalah menguruskan diri. Seorang pengurus, dia kena tahu bagaimana untuk menguruskan diri. Menguruskan diri macam mana? Maksudnya di sini ialah mereka dapat menguruskan diri dia sebelum mereka menguruskan orang lain. Maksudnya dia kena tahu bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri dia sebelum dia mendisiplinkan orang lain. Itu maksudnya menguruskan diri. Kita tak boleh, kita jalan tak betul, tapi kita suruh orang lain jalan betul. Ibarat kata macam macam ketam lah. Ketam mengajar anaknya berjalan betul. Mak jalan mengiring, tapi nak suruh anak dia jalan straight, memang tak dapat lah. So nak suruh orang lain betul, kita sendiri kena betul. Kita kena tahu bagaimana untuk menguruskan diri. Okay, right. Seterusnya, kepentingan pengurusan. Kepentingan pengurusan di dalam organisasi adalah untuk melaksanakan perancangan secara efektif dan tersusun, dengan cara menggerakkan struktur organisasi dan sumber ke arah mencapai matlamat. Maksudnya di sini ialah kepentingan pengurusan dalam organisasi ini adalah untuk melaksanakan perancangan secara efektif. Sebab kita tahu bila kita ada perancangan, kita kena gerakkan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. So, untuk kita memastikan perancangan tadi bergerak secara efektif dan tersusun, kita perlu ada pihak yang yang menguruskannya. So, pihak yang menguruskannya, yang menggerakkannya adalah pengurusan. Maksud pengurusan inilah yang menggerakkan perancangan tadi secara efektif dan tersusun. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggerakkan struktur organisasi. Dengan cara menggerakkan struktur organisasi, maksudnya dengan cara menggerakkan pekerja-pekerja yang berada di dalam organisasi tersebut dan sumber ke arah apa? Ke arah mencapai matlamat. Maksudnya di sini ialah pengurus pihak pengurusan ni dia perlu pastikan perancangan yang dibuat dapat bergerak secara efektif dan tersusun melalui pekerja-pekerja atau melalui struktur-struktur organisasi dan juga sumber bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Itu kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua bagi pengurusan adalah menjelaskan hala tuju prasekolah, menentukan keputusan yang perlu dibuat, mengenal pasti serta meramal peluang masa depan dan mengukur prestasi organisasi. Maksudnya di sini pihak pengurusan atau pihak manajemen, pihak pengurusan ni mereka perlu jelaskan kepada pekerja-pekerja mereka ataupun kepada ahli-ahli organisasi mereka tentang hala tuju prasekolah. Maksud hala tuju prasekolah ni hala tuju taska lah. Maksudnya pihak pengurusan ni dia kena maklumkan kepada organisasi, ahli-ahli organisasi, apakah hala tuju taska tersebut. Untuk apa? Apa hala tuju dia? Apa matlamat dia? Apa yang perlu kita capaikan? Apa yang perlu kita laksanakan? So, pihak pengurusan kena jelaskan setiap satu perkara kepada ahli-ahli organisasi. Dan pihak pengurusan juga perlu menentukan keputusan yang perlu dibuat. Maksudnya pihak pengurusan ni dia kena tentukan apa yang perlu dia buat, apa perlu dilaksanakan oleh setiap pekerja, apa tindakan yang perlu kita kenakan kepada setiap pekerja untuk buat kerja ataupun yang malas buat kerja dan sebagainya. Artinya di sini pihak pengurusan ni dia perlu pandai, dia perlu tahu bagaimana untuk menentukan keputusan
okey, untuk diberikan kepada pihak diberikan kepada ahli-ahli organisasi. Okay? Dan pengurusan juga perlu mengenal pasti serta meramal peluang-peluang yang ada pada masa hadapan, dan perlu juga tahu bagaimana ada orang nak masuk, boleh je masuk. Tak ada masalah, sebabnya memang saya bagi masuk benda ni secara automatik. Saya tak perlu tak perlu admit. Kenapa? Ada orang tak boleh masuk ke? Siapa ni? Syarlini. Ada orang nak masuk. Siapa nak masuk tu? Syarlini? Hello? Ya. Siapa nak masuk tu? Kawan. Dia daripada section mana? Section 5. Sebab kalau dia section 5 dan 6, 5 Masuk dan dekat 6. OLES tu dia auto masuk Masuk kat OLES and then tekan dekat join room and then terus auto masuk. Kejap. Okay. Mana tadi? Right. Okay, pihak pengurusan juga dia kena tahu bagaimana untuk membuat ramalan tentang peluang-peluang yang ada pada masa hadapan. Artinya, okay, pihak pengurusan dia kena tahu bagaimana nak predik, bagaimana nak ramalkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Maksudnya, apakah peluang-peluang yang akan yang ada pada masa hadapan untuk dijadikan sebagai matlamat kepada organisasi. Maksud peluang ni dari segi bisnes lah. Bisnes dia dari segi peluang pada tempoh masa 2 tahun lagi. Apa akan berlaku. Dari segi permintaan macam mana. Dari segi jumlah pelajarnya macam mana. Itu semua perlu diketahui oleh pihak pengurusan. Okay? Dan pihak pengurusan juga perlu tahu bagaimana untuk mengukur prestasi organisasi. Mengukur prestasi organisasi artinya pihak pengurusan kena kenal pasti bagaimana untuk mengukur, bagaimana untuk kita menilai, okay? Menilai prestasi bagi setiap orang, setiap ahli yang ada di dalam organisasi. Sebab apa kita perlu mengukur? Sebab dari segi prestasi tersebut, ianya dapat menentukan sama ada pekerja kita tadi bagus ataupun sebaliknya. Okay? Dan seterusnya, kepentingan pengurusan adalah untuk meningkatkan kualiti tadika dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak yang lebih efektif dan berkesan. Okay, maksud pihak pengurusan ni, mereka kerja mereka ni adalah untuk meningkatkan kualiti tadika. Maksudnya dengan adanya pengurusan yang baik, ianya dapat meningkatkan kualiti tadika. Kenapa perlu kita tingkatkan kualiti tadika? Kenapa? Boleh siapa-siapa jawab. Kenapa kita perlu tingkatkan kualiti tadika? Apa sebabnya? Kenapa perlu kita tingkatkan? Untuk Supaya pelajar selesa. Okay. melahirkan pelajar yang hebat lah, pandai. Kalau melahirkan, betul, melahirkan pelajar yang pandai, pelajar yang hebat, apa kesannya kalau kita dapat menghasilkan pelajar yang hebat di dalam pasaran? Kepada negara, nanti kualiti individu pun akan meningkat. Maksudnya dalam negara pun secara tak langsung kita dapat membantu negara dari segi penghasilan pelajar yang cemerlang, pelajar yang meningkat kan. So sekarang ni cuba you tengok kecilkan skop sikit. Kalau kita dapat menghasilkan, contohlah pengurusan dia jaga kualiti. Bila jaga kualiti akan menghasilkan pelajar yang cemerlang, pelajar yang hebat. So apa kesan dia kepada pasaran ni dari skop tadika anda? Apa kesan dia? Nanti ramai orang hantar anak. Yes, betul. Maksudnya kita akan dapat kepercayaan, trusted. Kepercayaan daripada ibu bapa berkenaan dengan tadika kita. Itu pentingnya kenapa perlu ada pengurusan dari segi penjagaan kualiti tadika. Harisha kata apa? Tadika jadi terkenal, ibu bapa tak takut nak hantar anak mereka. Yes, betul. Tepat sekali. Maksudnya bila tadika kita terkenal, ibu bapa tak takut, sekaligus keuntungan akan dapat kita
capai. Itu sebenarnya sebab kita sekarang ni kita berada dalam, walaupun uni menyediakan perkhidmatan, tapi ianya juga adalah salah satu cabang perniagaan. So bila perniagaan kita bagus, dikenali orang, and then dari segi penghasilan pun terbaik, secara tak langsung orang akan percaya. Bila orang percaya, sekaligus anda akan menerima pelanggan yang ramai. Okay? Right. Okay, untuk makluman kalau misalkan contohlah you keluar masuk tak ada masalah. Saya tak marah pun sebab saya tahu sekarang ni kita mengalami kekangan kekangan telco. Sebab saya tahu mungkin line you tak bagus ataupun keadaan yang tak sesuai, so itu menyebabkan anda keluar masuk. Saya tak marah, Okay. Now, fungsi asas pengurusan. Okay. Apakah fungsi asas pengurusan? Ianya perlu mempunyai hala tuju yang telah ditetapkan dan menjadi garis panduan ataupun model kepada perjalanan operasi perniagaan. Okey, ini adalah fungsi asas yang ada pada pengurusan. Okey, fungsi yang pertama adalah untuk di mana kita tahu pengurusan ni, ianya mempunyai hala tuju. Sebuah pengurusan di dalam taska atau tadika dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak, mereka mempunyai hala tuju. Di mana hala tuju ini telah ditetapkan. Maksudnya hala tuju ni memang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Kalau tidak ada hala tuju, seperti masa saya bagi tahu tadi, kalau tidak ada hala tuju dalam sesebuah organisasi, ianya mengakibatkan organisasi tersebut akan ceramuk. Tak tentu arah, tak tahu nak pergi ke mana. Okay? That's why dia kena ada hala tuju. Dan hala tuju ini memang telah ditetapkan. Dan ianya menjadi garis panduan ataupun model kepada perjalanan operasi perniagaan. Maksudnya dengan adanya hala tuju ini, kita boleh jadikan sebagai garis panduan, guideline. Guideline dari segi apa? Dari segi untuk kita membuat tindakan. Maksudnya tindakan kita ni berdasarkan kepada hala tuju yang telah ditetapkan. Kenapa ianya perlu dipatuhi dan perlu dijadikan sebagai garis panduan? Kerana untuk memastikan perjalanan operasi perniagaan kita dapat dilaksanakan secara smooth, secara lancar lah. Model pengurusan yang terkenal ialah perancangan pengorganisasian kepimpinan pengawalan. Maksudnya di sini dalam pengurusan ni ianya ada model tersendiri dalam pengurusan, dan model yang sentiasa orang pakai, yang sentiasa orang rujuk adalah 4 perkara: perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. So yang ni you kena hafal lah. Yang first is perancangan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepimpinan, dan yang keempat pengawalan. 4 perkara ni untuk model ni, kebanyakan organisasi mereka akan menggunakan model yang sama. Model yang sama. Dan model ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk memastikan organisasi tersebut dapat dilaksanakan, dapat berjalan dengan lancar. Tengok yang pertama. Kita tengok ini adalah fungsi-fungsi seorang pengurus lah. Fungsi-fungsi seorang pengurus, dia perlu ada planning, organizing, leading and controlling. Merancang, mengelola, ataupun pengorganisasian, memimpin istilah leading istilah memimpin, dan controlling adalah mengawal. Kita tengok yang pertama. Perancangan. Perancangan, definisi perancangan ataupun planning adalah menetapkan matlamat sesebuah organisasi dan membimbing anggota-anggota yang lain dengan jalan yang terbaik untuk mencapai matlamat tersebut. Maksudnya perancangan ini adalah penetapan matlamat. Maksudnya dalam perancangan kita kena tetapkan apakah matlamat sesebuah organisasi, dan kita perlu membimbing anggota-anggota lain dengan jalan yang terbaik untuk mencapai matlamat tersebut. Maksudnya di sini matlamat kita perlu tetapkan dalam peringkat perancangan, dan matlamat tersebut perlu kita bimbing kepada pekerja-pekerja kita supaya
pekerja-pekerja kita tadi memahami dan tahu bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Maksudnya kita tak boleh rancang terus, rancang dah bagus tapi kita tak jelaskan kepada pekerja. Itu salah. Sepatutnya apa yang perlu kita buat, kita rancang matlamat dan kita jelaskan kepada pekerja supaya apa? Supaya pekerja dapat melaksanakan tugasan mengikut perancangan ataupun mengikut matlamat yang telah ditetapkan. Barulah matlamat tersebut dapat dicapai. Okay? Dan merupakan komponen asas pengurusan yang boleh menentukan kejayaan sesebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak. Okay? Perancangan ni dia merupakan komponen yang asas dalam pengurusan. Okay, yang mana ianya dapat menentukan kejayaan sesebuah organisasi ataupun sesebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak. Macam saya kata tadilah, dalam apa jua tindakan kita perlu ada perancangan. Okay, perancangan tersebut kita boleh jadikan sebagai garis panduan dan perancangan tersebut perlu dijelaskan supaya apa? Supaya setiap pekerja kita, setiap ahli dalam organisasi kita dapat memahami dan dapat mencapai matlamat tersebut. Barulah sesebuah organisasi dapat mencapai kejayaan. Okay, contoh yang perlu ada dalam perancangan adalah penetapan tarikh-tarikh penting. Okay, penetapan tarikh-tarikh penting ni adalah dari segi planning kita untuk 1 tahun. Contoh, dalam 1 tahun ni punya kalender takwim tu, mungkin you kena nyatakan tarikh sekian-sekian apa yang akan berlaku. Tarikh untuk buat pendaftaran bila, untuk hari sukan contoh. So kita kena tetapkan. Daripada situlah kita dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okay. Aktiviti-aktiviti perancangan. Okay. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang ada di dalam peringkat perancangan. Iaitu yang pertama, rancangan perniagaan. Yang kedua, perancangan projek. Yang ketiga, perancangan sumber manusia. Yang keempat, perancangan pemasaran dan promosi. Inilah aktiviti-aktiviti yang perlu ada di dalam peringkat perancangan. Okay, kita kena buat rancangan perniagaan. Maksud perancangan perniagaan ni adalah merangkumi keseluruhan perniagaan kita. Sebab kita, walaupun you ni adalah taska atau tadika, okay, tapi you adalah salah satu sumber atau cabang untuk perniagaan. Sebab kita menyediakan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Okay, itu tak boleh lari dah. Okay, tak ada orang buat kerja free, tak ada orang buat kerja percuma, tak ada. Semua orang akan buat kerja secara berbayar. So kalau nak berbayar ni, ini cara dia. That means you kena ada rancangan perniagaan. Okay. Dan you kena ada perancangan projek. Perancangan projek ni maksudnya ialah ianya merangkumi keseluruhan dari segi perniagaan anda. Okay, maksudnya perniagaan anda ni adalah untuk menyediakan perkhidmatan contoh. So bila menyediakan perkhidmatan, anda perlu ada projek-projek yang boleh jadikan sebagai sokongan kepada perniagaan. Okay. Perancangan sumber manusia. Apa maksud perancangan sumber manusia? Perancangan sumber manusia adalah perancangan tentang pekerja-pekerja yang perlu ada di dalam organisasi. Maksudnya ahli-ahli yang ada dalam organisasi tersebut, kita perlu ada perancangan sumber manusia. Maksudnya kita kena tahu berapa jumlah yang diperlukan untuk bekerja dalam satu tempoh masa. Okay? Dan seterusnya perancangan pemasaran dan promosi. Kenapa perlu ada perancangan pemasaran dan promosi? Sebab anda telah melaksanakan satu perniagaan. Okay? Bila terlibat dengan perniagaan, erti kata lain, anda juga perlu tahu bagaimana untuk merancang pemasaran dan promosi. Kalau you tak tahu bagaimana untuk membuat perancangan pemasaran dan promosi, alamatnya you punya perniagaan akan bungkus. Okay? Right. Dan seterusnya bahagian pelaksanaan rancangan perlulah dimulakan dengan cara yang betul agar langkah-langkah seterusnya yang diambil dapat menyumbang kepada kejayaan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okay? Right. Untuk pengorganisasian, organizing. Nak sebut berbelit-belit lidah. Okey, kita rehat dulu buat seketika. Saya tahu semua masing-masing dah rasa macam alamak sejam bila saya nak rehat Saya faham sebab saya dulu pun student juga. Okey, so saya rehat dahulu. Kita ambil masa dalam 5 minit.
Kita sambung balik pukul 10.05. Okay, and then mana nak pergi koncing kau, nak pergi minum air kau, nak pergi makan kau, nak pergi mandi kau. Mandi boleh tapi jangan mandi lama sangat, 5 minit je. Sebab saya tahu pukul 9 ni, kelas pukul 9 ni rata-rata tak mandi lagi kan. Nasib baik kelas secara atas talian. Alright, so rehat dulu untuk seketika. Jumpa lagi pada jam 10.05. Okay, sir. Terima kasih. Sama-sama. Look me in the eye. Somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. It's all or nothing way of loving, got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you.
There's a time that I remember when I never felt so low. When I felt alone, the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like a never, and it's lighting all the dark. I got really start just for you, let you know I'll never drop. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. And the memories bring back you. And the memories bring back you. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. All my dreams never mean one thing, just happiness lying a diamond ring. Oh, I've been asking for problems, problems. Ooh, I wage my war on the world inside. I take my gun to the enemy side. Oh, I've been asking for problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. I can't breathe, I can't be, I can't be what you want me to be. Believe me, this one time, believe me. I'm a bad liar, bad liar. Now
to go. Believe me, spend 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, yeah, me too. I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Okey ke semua? Waalaikumsalam. Okey. Okey. Nak ambil masa sepatutnya ni 5 minit je. Tapi, yelah faham kan. Korang pun penat kan. Penat mendengar, saya penat bercakap. Tapi tak apalah. Kita teruskan je. Sekejap. Sampai. Okey. Kalau macam tu. Okey, so kita teruskan kelas kita teruskan kelas. Sekejap, saya nak tengok ni sebenarnya ni. Sekejap, saya nak tengok. Okey. Nak habis dah. Separuh lagi. Okay. Alright, so tadi kita dah tengok perancangan. Okay, sekarang kita tengok kepada pengorganisasian. Okay. Yang kedua di dalam model pengurusan adalah pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Okay. Perorganisasian ia merupakan kerja-kerja menstruktur organisasi untuk mencapai matlamat. Okay, seseorang pengurus perlu memastikan yang mana aktiviti-aktiviti bagi pelbagai kumpulan adalah bersepadu dan terselaras supaya terwujudnya kesefahaman. Okay, maksudnya di sini ialah, okay, kalau tengok ke pengorganisasian, pengorganisasian ni ianya adalah kerja-kerja berstruktur. Kerja-kerja yang berstruktur di dalam organisasi. Untuk apa? Untuk mencapai matlamat. Okay, dan seorang pengurus ni dia kena tahu dan dia kena perlu pastikan, okay, setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam organisasi dapat dilaksanakan dengan bersepadu dan terselaras. Kenapa kena bersepadu dan terselaras? Sebab daripada bila adanya kesepaduan dan keselarasan, barulah kesefahaman tadi dapat diwujudkan. Macam you lah, korang buat kerja dalam kumpulan kan. Bila buat kerja dalam satu kumpulan, anda kena ada kesepaduan dan juga keselarasan. Kalau tidak ada keselarasan dan kesepaduan, kemungkinan besar hasil kerja kalian tidak akan jadi hasil kerja yang berkualiti. So that's why lah seorang pengurus ni dia perlu pastikan setiap aktiviti yang dijalankan di dalam pelbagai kumpulan tadi, dalam organisasi tadi, dapat perlulah adanya kesepaduan dan keselarasan untuk mewujudkan kesefahaman. Okay. Aktiviti pengorganisasian perlu untuk mengagihkan sumber-sumber yang dimiliki secara cekap untuk memastikan pencapaian matlamat organisasi berlaku secara
berkesan. Maksudnya dari sini aktiviti pengorganisasian ni dia perlu mengagihkan apa? Perlu mengagihkan sumber-sumber tali yang ada di dalam organisasi dapat diagihkan secara cekap supaya kita tahu sumber-sumber ni yang kita ada adalah sumber yang terhad. Okay, bila terhad sudah semestinya ianya adalah orang kata apa, dari segi pembahagian pun ianya adalah terhad. So that's why untuk mengelak daripada berlakunya kerugian ataupun berlakunya permasalahan, okay, dan dalam pengorganisasian ni setiap pengurus mereka kena tahu bagaimana untuk mengagihkan sumber-sumber tersebut supaya dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okay, right. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti dalam pengorganisasian, iaitu dalam pengorganisasian ni dia ada dua bahagian, iaitu pengurusan kemudahan fizikal dan pengorganisasian tenaga kerja. Okay. Kita tengok pengurusan kemudahan fizikal, okay, dari segi pengurusan kemudahan, rancangan penggunaan ruang, reka bentuk susun atur fizikal, reka bentuk susun atur tempat kerja dan reka bentuk susun atur proses. Ini adalah aktiviti yang ada di dalam pengurusan kemudahan fizikal ataupun aset. Okay, untuk pengorganisasian tenaga kerja pula, okay, seorang pengurus perlu tahu bagaimana untuk membuat perancangan sumber manusia, pembentukan deskripsi dan spesifikasi kerja, pemilihan sumber manusia, pengurusan faedah dan pampasan pekerja, mereka bentuk dan membahagikan tugas dan tanggungjawab pekerja. Okay, maksudnya di sini, okay, dalam aktiviti pengorganisasian, okay, sebab kita tahu belit lidah. Dalam pengorganisasian, la ilaha illallah, kenapa ya suka sangat nak sebut ni? Sabar sir. Minum air sikit. Minumlah kopi so cantik. Okey. Dalam aktiviti pengorganisasian ni kita tahu pengorganisasian ni dia terlibat dengan sumber manusia, iaitu pekerja. Sebab organisasi ni ianya adalah melibatkan manusia. Bila manusia, okay, sudah semestinya mereka adalah pekerja kita. Mereka adalah sumber manusia kita. Okay, so dalam aktiviti pengorganisasian, okay, setiap pengurusan mereka kena tahu bagaimana untuk merancang sumber manusia. Okay, apa maksud merancang sumber manusia? Maksudnya ialah mereka kena pasti, okay, kena tentukan, okay, berapa orang pekerja yang diperlukan, itu yang pertama. And then setiap bahagian apakah tugasan mereka, okay, apakah dia punya deskripsi tugasan. Deskripsi tugasan maksudnya penerangan tugas, okay, dan apakah spesifikasi mereka. Spesifikasi maksudnya apakah kelayakan yang perlu ada pada mereka untuk melayakkan mereka tadi, iaitu pekerja kita tadi, untuk bekerja di dalam organisasi kita. So kita kena buat perancangan sumber manusia dan perlu membentukkan, kita perlu membentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Okay, dan dari segi pemilihan sumber manusia pun perlu kita membuat perancangan. Maksudnya kita kena pilih daripada kesemua pekerja tadi yang membuat permohonan, kita kena pilih mereka yang terbaik untuk berada di dalam organisasi. Okay? Dan pihak pengurusan juga perlu tahu bagaimana untuk menguruskan faedah dan pampasan pekerjaan. Maksudnya di sini dari segi faedah, maksudnya apakah faedah yang perlu kita berikan kepada pekerja dari segi gaji, dari segi bonus, dari segi insentif dan sebagainya. Okay? Kena pasti dan perlu uruskan ia supaya pekerja kita berada dalam keadaan yang selesa. Okay. Mereka bentuk dan membahagikan tugas. Maksudnya bila mereka berada di dalam organisasi, kita kena mereka bentuk tugas dan membahagikan tugas-tugas tersebut kepada mereka yang berkelayakan dan bersesuaian. Okay. Dan perlu ada pengurusan terhadap tanggungjawab
pekerja. Tanggungjawab pekerja maksudnya apa? Setiap orang, setiap organisasi, setiap manusia yang berada dalam organisasi kita, mereka perlulah dititik beratkan terhadap tanggungjawab pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Okay. Ini adalah aktiviti-aktiviti pengorganisasian. Okay. Ini salah satu adalah pengorganisasian seperti saya beritahu tadi. Dia ada dua, pengurusan kemudahan fizikal dan pengorganisasian tenaga kerja. Kita tengok kepada otomasi pejabat. Okay. Untuk otomasi pejabat, penggunaan sistem penyampaian fail, pengorganisasian kerja berpasukan, pengorganisasian semula perniagaan dan perubahan yang penting di dalam organisasi. Okay, maksud ini semua ada perkara yang amat penting untuk diuruskan, untuk kita pastikan ianya dapat dilaksanakan supaya apa? Supaya matlamat yang telah kita tetapkan tadi dapat dicapai dengan jayanya. Okay. Yang ketiga, kepimpinan. Okay, kepimpinan adalah aktiviti perancangan dan pengorganisasian perlu disokong oleh aktiviti kepimpinan. Maksudnya dari segi pengorganisasian yang kita rancang tadi dan juga perancangan tadi, kedua-dua benda ini, kedua-dua bahagian ini, kedua-dua elemen ini perlu ada sokongan dengan aktiviti kepimpinan. Kenapa perlu ada kepimpinan? Okay, sebab kita macam saya kata tadilah, apa yang kita rancang, apa yang kita uruskan perlu ada sesuatu yang menyokong ataupun yang memastikan perancangan tadi dapat dilaksanakan dengan jayanya ataupun dapat dijalankan dengan lancar. So, untuk memastikan ianya lancar, dapat dilaksanakan mengikut perancangan, perlu ada kepimpinan. Perlu ada controlling, leading. Maksudnya leading inilah yang memastikan perancangan tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengorganisasian tadi, pekerja kita tadi dapat bekerja dengan tanggungjawab yang bagus. So, kepimpinan inilah yang dapat memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Di mana seseorang pengurus akan mewujudkan satu hala tuju untuk diikuti oleh semua untuk mencapai matlamat organisasi. Sebab tu saya kata tadi, seorang pengurus dia perlu tahu bagaimana untuk menguruskan diri supaya untuk memastikan orang lain ikut apa yang telah mereka tetapkan. Maksudnya seorang pengurus ni dia kena tahu bagaimana untuk menguruskan diri, bagaimana untuk melaksanakan tugas mengikut prinsip yang telah ditetapkan. So, untuk pastikan orang lain patuh dengan apa yang telah ditetapkan, seorang pengurus perlu patuh terlebih dahulu. Mereka perlu ada sifat leading, kepimpinan. Okay? Definisi untuk kepimpinan adalah aktiviti yang memerlukan seseorang pengurus. Ya, Maisara. Ya, Maisara. Maisara Najwa. Tertekan. Dia tertekan. Okay. Alright. Definisi untuk kepimpinan adalah aktiviti yang memerlukan seseorang pengusaha. Ya. Ya. Dia tertekan tu. Okey. Aktiviti yang memerlukan seseorang pengusaha berupaya. Tertekan. Tak apa. Dimaafkan. Aktiviti yang memerlukan seseorang pengusaha berupaya untuk menyelesaikan masalah, merancang dan mempengaruhi orang lain serta memiliki kemahiran membuat penilaian dan keputusan yang tepat. Maksud kepimpinan ni, pemimpin ni, kepimpinan dia merupakan satu aktiviti di mana seseorang pengusaha ni that's mean dia adalah leading, okay? Dia adalah leader. Okay? Seorang pengusaha berupaya untuk menyelesaikan masalah. Okay? Maksudnya seorang pemimpin ataupun seorang pengusaha mereka kena tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam organisasi dan mereka juga perlu tahu bagaimana untuk membuat perancangan. Mereka juga kena tahu bagaimana untuk mempengaruhi orang lain serta memiliki kemahiran membuat penilaian dan keputusan yang tepat. Maksudnya seorang pengurus dia tak boleh seorang yang lalang, tak boleh. Dia kena seorang yang tegas, seorang yang tepat, seorang yang mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan supaya apa? Supaya orang lain
lain mematuhi apa yang yang diarahkan oleh seorang pengusaha. Okey, sebab dia kata mempengaruhi orang lain. Okey, bagaimana untuk kita mempengaruhi orang lain? Kita perlu tunjukkan contoh terlebih dahulu, barulah dapat mempengaruhi orang lain. Kalau kita ni tak betul berjalan, manakah mungkin kita nak mempengaruhi orang lain seperti mana apa yang kita lakukan. Sebab orang akan nilai kita, orang akan pandang kita, daripada situlah orang akan patuhi setiap arahan yang diberi. Okay? Kalau kita ni selalu selalu melanggar peraturan, orang lain pun akan turut sama melanggar peraturan, sebab orang akan orang akan jadikan kita pengusaha tadi ataupun leader tadi sebagai contoh. Okay. So untuk kita memastikan organisasi kita bagus, so kita kena tunjukkan contoh ataupun tauladan yang baik. Okay. Pengurus harus dapat membimbing keseluruhan pasukan untuk mencapai matlamat organisasi. Okay, right. Seterusnya yang keempat, yang terakhir adalah pengawalan, di mana proses pengawalan merupakan aktiviti pengurusan asas yang terakhir. Definisi untuk pengawalan ialah membuat pemantauan dan penyelarasan sumber-sumber serta operasi-operasi bagi memastikan matlamat ataupun objektif yang ingin dicapai akan dicapai dan bakal dicapai dengan cara yang berkesan dan cekap. Maksudnya di sini bila kita dah ada controlling, kita dah ada planning, kita dah ada organizing, organisasi, kita dah ada kepimpinan leading. So untuk pastikan keseluruhan tadi dapat berjalan dengan lancar, kita kena ada pemantauan, iaitu pengawalan. Maksudnya kita kena kawal lah. Kita kena control everything. Kita kena tengok one by one. Kena pastikan perancangan tu bagus, pengorganisasian pun ada untuk menyokong perancangan, and then perlu ada leading untuk menyokong perancangan dan juga pengorganisasian. So untuk pastikan leading tadi berjalan dengan lancar, so kita kena ada peringkat yang keempat, iaitu pemantauan ataupun pengawalan. Okay? Di mana pengawalan ni dia kena selaraskan sumber-sumber, dia kena pastikan setiap matlamat tadi dapat dicapai ataupun akan dicapai ataupun bakal dicapai. Okay, proses pengawalan dapat berlaku dengan adanya matlamat penting. Okay, maksudnya maklumat penting untuk kita memastikan pengawalan tadi dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan bagus. Ia perlu ada maklumat yang penting. Apakah maklumat tersebut? Okay, maklumat tersebut ialah yang pertama maklum balas, yang kedua penilaian, yang ketiga temu ramah, yang keempat soal selidik, dan yang kelima menilai maklumat keuangan. Kenapa dia kata menilai maklumat keuangan? Sebab kita sekarang ni dalam proses perniagaan. Kita menyediakan servis, so kita dapat upah. So daripada situlah kita dapat pastikan sama ada kita punya pengurusan bagus ataupun tidak. Sebab kita melihat kepada cash flow, pergerakan wang tunai. Kalau wang tunai kita bagus, dari segi pergerakan pun sentiasa dapat untung, so kita punya organisasi berkualiti lah. Tapi kalau sentiasa rugi, ada something wrong somewhere, ada benda yang tak kena. So daripada situlah kita dapat membuat penilaian sama ada kita punya perancangan ataupun kita punya pengorganisasian ataupun kita punya leading kepimpinan yang bagus ataupun tidak. Okay, right. Seterusnya kita tengok kepada agensi yang terlibat di dalam proses pendaftaran sesebuah taska ataupun tadika. Okay. Untuk yang ini, kalau kita tengok, ianya ada beberapa agensi. Dia kata adanya Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba, apa lagi, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak berkuasa tempatan. Okay, maksudnya ada lima pihak ataupun agensi yang terlibat di dalam penubuhan taska ataupun tadika. Okay, kita tengok yang pertama, Jabatan Bomba. Okay, Jabatan Bomba dan Penyelamat, ia menyediakan beberapa peraturan tertentu yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan bangunan dan kebakaran.
Okay, maksudnya dari segi bangunan, dari segi premis, okay, ianya diselia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Maksudnya kita kena patuh beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okay. Okay, memastikan premis yang digunakan adalah selamat digunakan adalah selamat dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang mampu membantu mencegah daripada berlakunya kebakaran. Okay. Antara kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh pihak bomba dan penyelamat kepada premis-premis ataupun pengusaha-pengusaha taska ataupun tadika, antaranya ialah alat pemadam api, ini kena ada, nak tak nak memang kena ada di dalam sebuah taska ataupun tadika, tanda keluar di pintu kecemasan, mempunyai pintu yang mencukupi, meletakkan alat pengesan haba dan asap, tangga keluar bangunan sekiranya bangunan lebih daripada satu tingkat dan lain-lain syarat mengikut keperluan pihak jabatan. Okey, maksudnya dari segi keselamatan dan keselamatan bangunan ni kita kena patuhlah. Sebab lagi-lagi kita berurusan dengan kanak-kanak. Berurusan kanak-kanak ni dia lagi jitu nak dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab orang dewasa kita tahu dia boleh fikir. Kalau orang kanak-kanak ni lagilah kita kena teliti. Kena tengok one by one, kena tengok satu-satu lah. Ini antara contoh-contoh ciri-ciri keselamatan yang perlu ada di dalam premis tadika. Ni adanya perlu ada pemadam api, ni tangga kecemasan. Kalau bangunan lebih daripada satu tingkat, kena ada tangga kecemasan. Dan yang ini kena sentiasa ada pintu keluar bila berlakunya kecemasan. Okay? Right. Seterusnya yang kedua, Jabatan Kesihatan. Jabatan Kesihatan di bawah pihak berkuasa tempatan yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek kebersihan dan kesihatan seperti kebersihan tandas dan kegunaan. Tong sampah perlu disediakan dengan mencukupi. Perparitan. Perparitan ni memang kita kena pastikan ianya bagus. Sebab apa? Perparitan yang tidak bagus akan mengundang penyakit. Contoh macam denggi dan sebagainya. So, kita pastikan perparitan kita lancar. Okay? Perlu ada peti kecemasan. Perlu ada tanda larangan merokok. Takkanlah budak-budak merokok kan. Tapi tak tahu takut pekerja dia. Pekerja-pekerja kita yang merokok, so kita kena ada larangan merokok. Dan satu lagi, ibu bapa yang datang mengambil anak-anak tu, kena pastikan mereka tidak merokok. Sebab apa? Merokok ni membahayakan kesihatan. Cakap pandai tapi buatnya tak pandai. Okey. Ini antara tanda-tanda yang perlu ada lah. Zon larangan merokok, peti kecemasan, tong sampah. Okey. Yang ketiga, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, ini saya go through macam tu saja. Kalau ada soalan tanya Kalau ada soalan tanya sebab yang ni just untuk pengetahuan anda saja. That means untuk kita membuka taska atau tadika kita perlu terlibat dengan pihak-pihak ini. Kalau tak lepas dengan salah satu pihak, kita tak boleh nak laksanakan tadika atau taska. Okay, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Taman Asuhan Kanak-kanak di mana premis 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dan lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Ini untuk Taman Asuhan Kanak-kanak lah. Mana-mana premis di mana 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Maksudnya untuk kita jadikan sebagai taman asuhan kanak-kanak ni, premis tersebut mestilah mempunyai 4 orang ataupun lebih. Maksudnya sekurang-kurangnya 4 orang ataupun lebih. Kalau 3 orang kita tak boleh jadikan sebagai taman asuhan kanak-kanak. Kalau bawah daripada 4 kita tak boleh jadikan sebagai taman asuhan kanak-kanak. Tapi untuk jadikan taman asuhan kanak-kanak ianya mestilah jumlah melebihi 4 orang. Di mana umurnya di bawah 4 tahun. Dan lebih daripada dalam satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Maksudnya kena lebih daripada 4 baru boleh dijadikan sebagai upah. Ini yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi ada je orang yang melanggar peraturan ni. Tapi bila berlaku masalah, susah pula kan. Nak saman siapa? Kalau nak saman pun tak boleh juga sebab akta dah kata macam tu. Syarat dah kata macam tu. Kalau kita nak terima upah, mestilah di bawah melebihi 4 orang yang mana kata umurnya melebihi di bawah umur 4 tahun. Okey. Akta ini telah menetapkan pelbagai peraturan yang harus diikuti oleh pengusaha sekiranya ingin menawarkan perkhidmatan tersebut. Perkhidmatan tersebut adalah perkhidmatan Taman Asuhan Kanak-kanak lah, taska. Okay. Ianya merujuk kepada Taman Asuhan Kanak-kanak pada tahun 1984. Okey. Seterusnya yang kelima, Kementerian Pelajaran Malaysia.
untuk pendaftaran tadika. Okay. Ianya merujuk kepada Akta Pendidikan 1996. Okay, yang ini you boleh rujuk dekat Akta Pendidikan 1996. And then semua kanak-kanak yang mengikuti pendidikan di tadika yang berumur 4 hingga 6 tahun dan mengikuti program selama tidak melebihi daripada 3 jam. Ianya dirujuk kepada Akta Pendidikan 1996. Okay. Dan yang terakhir adalah pihak berkuasa tempatan yang kelima. Okay. Agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan penyediaan sesebuah pekan, bandar ataupun bandaraya. Ini adalah pihak berkuasa tempatan ni, sebagai contohlah Kota Baru adalah MPKB. Kalau di Ketereh, Majlis Daerah Ketereh, MDK. So setiap bahagian, setiap bandar ianya mempunyai pihak berkuasa tempatan yang berbeza-beza. Dan kemungkinan juga dari segi peraturan pun kadang-kadang ianya sama, kadang-kadang ada juga kelainan dia. So ianya bergantung kepada di mana tempat kita nak buka taska ataupun tadika. Okay. Ianya meliputi penetapan kawasan-kawasan yang dibenarkan untuk kegunaan bagi tujuan perniagaan, institusi dan ataupun kediaman. Okay. Bagi penubuhan taska atau tadika, menentukan jenis premis, lokasi, saiz dan sebagainya bagi menentukan bangunan yang digunakan adalah selamat untuk kanak-kanak. Okay, inilah agensi-agensi yang terlibat untuk proses pendaftaran sesebuah taska ataupun tadika. Okay, kita tengok kepada pemilihan lokasi. Ini untuk merancang penubuhan taska atau dan juga tadika lah. Okay, dari segi pemilihan lokasi atau premis, okay, ianya menentukan keberkesanan, perkhidmatan dan kumpulan sasaran yang dijangka akan menggunakan perkhidmatan tersebut. Maksudnya di sini untuk kita membuat pemilihan lokasi, okay, kita kena lihat dari segi kumpulan sasaran kita. Maksudnya kita kena tengok sama ada kawasan tersebut ianya bersesuaian ataupun tidak untuk kita menyediakan perkhidmatan tersebut. Kita tak nak kita buka satu tempat yang tidak memerlukan perkhidmatan. Kalau kita buka di tempat yang tidak memerlukan perkhidmatan, ianya akan mengakibatkan kita mengalami kerugian. Sebab kita buka taska yang tempat tak ada orang, nak buat apa? Betul tak? So, untuk kita buka taska ataupun tadika, kita kena tengok sama ada kawasan tersebut ianya bersesuaian ataupun tidak. Okay? Terdapat beberapa faktor yang penting perlu difahami oleh pengusaha yang ingin menubuhkan sesebuah taska ataupun tadika. Apakah faktor-faktor tersebut? Okay, faktor-faktor yang penting untuk memilih lokasi, ianya ada 5 faktor penting, iaitu saiz kawasan perumahan ataupun premis yang dicadangkan. Maksud saiz kawasan perumahan tersebut. Maksudnya saiz kawasan perumahan, maksud saiz taman. Maksudnya dari segi taman tu, adakah ianya mempunyai penduduk yang ramai ataupun tidak? Kalau penduduk yang ramai, it's okay lah, bagus lah. Tapi ramai pun kita tengok juga. Ada tak budak-budak kecil? Kalaulah tempat duduk tu ramai yang dewasa, tak ada pun anak-anak kecil, rugi juga kita. Sebab kita buka taska atau tadika ni melibatkan umur paling tua pun umur 6 tahun. Kalau semua isi rumah umur umur 7 tahun, kita nak buat apa? Rugi juga kan? So kita kena pasti saiz kawasan perumahan yang dicadangkan. Dan yang kedua, kemudahan awam yang disediakan juga perlu kita lihat dan titik beratkan. Maksudnya fasilitis yang ada di sekitar. Sebab apa? Contoh misalnya kata, you punya premis ni berada di pedalaman yang jauh daripada jalan besar, yang jauh daripada jalan utama. Ianya akan menyukarkan kepada kita sekiranya berlaku sebarang permasalahan. Memang kita tak minta dari segi permasalahan tersebut berlaku. Memang kita tak minta. Tapi kadang-kadang ianya akan berlaku. Tapi kalau contohlah macam kata premis you berada di jauh daripada jalan utama, ianya menyukarkan kepada kita untuk menghindari contoh berlaku sebarang kecemasan, ianya menyukarkan kepada kita untuk menyelesaikan kecemasan tersebut. Okay? Dan yang ketiga, latar belakang pekerjaan dan pendapatan penduduk juga perlu kita tengok. Sebab apa? Dari segi latar belakang pekerjaan ni, sebab kita tahu kalau taska atau tadika ni biasanya kita akan tumpukan kepada orang yang
bekerja office hours. Sebab apa? Sebab orang yang bekerja office hours ni dia tak ada masa, bukan dia, maksudnya masa dia di office. So kalau ada anak-anak kecil, ianya boleh membantu kita untuk meningkatkan hasil jualan kita dengan menyediakan perkhidmatan kepada mereka. Okay? And then pendapatan penduduk juga perlu kita kaji, perlu kita lihat. Kerana apa? Kerana dari segi taskal atau taskal swasta ni memang berbayar. Bila berbayar, kalau lah contoh saya kata pendapatan penduduk tu sederhana, and then you sediakan perkhidmatan yang maksudnya bayaran yang tinggi, so you punya taska atau tadika tadi boleh tutup dengan cepat. Boleh bungkus tikar orang kata kan. So you kena tengok pendapatan penduduk. Dan yang keempat, jenis-jenis premis yang dicadangkan. Jenis-jenis premis maksudnya you punya taska tu you nak guna premis macam mana. Contoh di rumah teres ke ataupun bangunan ke, itu juga you kena titik beratkan. Kenapa kita perlu titik beratkan? Because of yang tadilah syarat-syarat yang dikenakan oleh 5 pihak tadi. 5 keselamatan, bomba, kesihatan dan sebagainya tadi tu. Okay, jumlah kanak-kanak bagi setiap premis. Ini faktor yang kelima adalah jumlah kanak-kanak bagi setiap premis untuk menerima dalam satu tempoh masa. Okay. Now ini contoh-contoh premis atau tadika lah. Ini kalau yang ini rumah teres, okay, yang ini banglo. Dia sebenarnya memanglah ada syarat yang ditetapkan, tapi kalau kita patuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, yang tidak menjadi masalah sama ada kita nak menggunakan pakai kediaman sebagai premis ataupun bangunan yang lain untuk juga sebagai premis. Asalkan kita mematuhi peraturan. Korang semua ni diam semua ni, tak ada masalah ke? Tak ada. Okey je. Tak ada. Okey je. Tak ada. Faham Faham. Bagus lah. Capai juga matlamat saya tak apalah. Kenapalah muffler saya tersumbat. Okey, kita tengok kepada sumber kewangan. Okey, sumber kewangan ianya merupakan faktor yang amat penting sekiranya ingin menubuhkan taska ataupun tadika. Dan sememangnya kalau kita nak mulakan sesuatu perniagaan, memanglah kita memerlukan sumber kewangan. Dan sumber kewangan ini, kalau tidak ada sumber kewangan, tidak ada modal, mana-manakah mungkin kita nak memulakan sesuatu perniagaan. Betul? So that's why lah sumber kewangan ini ianya merupakan faktor yang amat penting, yang perlu kita ketahui untuk menubuhkan sesuatu taska ataupun tadika. Okay, sumber kewangan boleh didapati daripada pelbagai sumber. Okay, antaranya kita boleh guna pakai sumber daripada simpanan kita sendiri. Contoh you ada simpanan ratusan ribu ringgit. So you boleh gunakan simpanan anda untuk dijadikan sebagai sumber kewangan. Ataupun boleh dapatkan daripada perkongsian modal bersama rakan kongsi. Pun boleh juga. Maksudnya contoh daripada 5 orang rakan kongsi, so kita bahagikan sikit seorang. Pun boleh juga. Okay, and then yang ketiga, sumber yang ketiga daripada tekun. Kita dapatkan sumber kewangan daripada tekun. Maksudnya kita buat pinjaman lah. Ataupun daripada MARA ataupun daripada SME Bank. Okay. Sumber kewangan yang dikira sebagai pendapatan utama perniagaan ialah yuran bulanan, yuran tahunan, yuran lawatan, yuran lebih masa dan pembelian pakaian seragam. Ini semua adalah sumber-sumber kewangan yang boleh kita dapatkan setelah perniagaan kita berlangsung. Maksudnya yang ini adalah modal. Ini adalah modal kita. Untuk kita dapatkan balik modal kita, kita akan dapat melalui 5 perkara ini. Dengan kita kenakan yuran bulanan kepada pelajar, yuran tahunan kepada pelajar, yuran lawatan. Yuran lawatan ni maksud contohlah you pergi buat lawatan ke mana-mana tempat, pergi ke zoo ke, pergi ke museum ke, kita boleh kenakan yuran lawatan tersebut. So daripada situ kita dapat keuntungan. Tapi sekarang ni masalah lah sekarang ni. Sebab tak boleh nak pergi melawat mana-mana tempat kan. Tak boleh nak pergi tengok zoo, tak boleh nak
masuk museum sebab ada COVID-19 kan. So mungkin sedikit kesukaran lah bagi taska atau tadika untuk mendapatkan sumber kewangan. Okay. Yuran lebih masa ni maksudnya kerja lebih masa lah. Contoh misalnya kata you punya jadual daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. So kalau ibu bapa pergi ambil pukul 6 petang, so 2 jam tadi kita berjadikan sebagai yuran lebih masa. Maksudnya dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Okay. Dan pembelian pakaian seragam pun juga boleh dijadikan sebagai sumber kewangan setelah berlangsungnya perniagaan tersebut. Maksudnya contoh setiap tahun kita tukar baju. Itu juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kita. Okay. Seterusnya kita masuk kepada kurikulum. Okay. Ianya merupakan program pendidikan yang mengandungi elemen-elemen asas bagi membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Setiap taska atau tadika perlu mempunyai kurikulum yang berasaskan kepada semua aspek-aspek perkembangan, iaitu perkembangan bahasa, perkembangan fizikal, perkembangan sosial emosi dan perkembangan kognitif. Maksudnya dari segi penentuan kurikulum ni, okay, taska atau tadika ni dia perlu lihat dan dia perlu berpandukan kepada perkembangan tersebut. Dan perkembangan dan juga kurikulum ini telah pun ditetapkan oleh pihak berkenaan. Okay. Kita tengok kepada pengisian kurikulum. Okay. Pengisian kurikulum bagi taska, kita tahu taska ni Taman Asuhan Kanak-kanak. Okay. Untuk Taman Asuhan Kanak-kanak, ianya adalah umur 0 hingga 4 tahun. Maksudnya orang yang budak-budak yang umur 4 tahun ke bawah lah. Okay. So, ia menekankan kepada rangsangan yang menyeluruh dari segi bahasa, fizikal, sosial dan kognitif. Okay, manakala untuk tadika, Taman Didikan Kanak-kanak untuk umur 4 hingga 6 tahun, ianya menekankan kepada 6 komponen perkembangan yang penting untuk kanak-kanak. Ianya adalah yang pertama perlu ditekankan kepada perkembangan komunikasi dan bahasa. Yang kedua, penekanan terhadap perkembangan fizikal. Yang ketiga, penekanan dibuat kepada perkembangan kognitif. Yang keempat, perkembangan sosio-emosi. Yang kelima, perkembangan moral dan kerohanian. Dan yang keenam, perkembangan kreativiti dan estetika. Okay. Ini pula kita tengok kepada struktur organisasi. Okay. So ini pengisian kurikulum lah. So kena faham lah. Kalau kita buka taska atau kalau kita buka taska, ia lebih kepada rangsangan menyeluruh. Maksudnya tidak terlalu details, tidak terlalu jitu untuk kita memberi rangsangan kepada umur 0 hingga 4 tahun. Sebab umur 0 hingga 4 tahun ni, ianya adalah orang ni kalau kita kata budak-budak lah, budak-budak yang tak faham apa-apa. So tapi walaupun mereka tak faham, tapi mereka perlu dididik, okay, untuk mereka bersedia pada peringkat umur 4 hingga 6 tahun. Okay, seterusnya kita masuk kepada struktur organisasi. Struktur organisasi kaki tangan boleh didefinisikan sebagai sumber manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kesemua fungsi-fungsi yang ada pada taska ataupun tadika. Dan ianya penting untuk memilih kaki tangan yang berkelayakan berdasarkan kepada kemampuan pusat tersebut. Maksud berkelayakan ni, mengikut kemampuan ni, artinya sebuah taska ni dia kena tengok dari segi sumber kewangan mereka. Okay, kalau sumber kewangan mereka bagus, so mereka bolehlah mengambil pekerja yang berkelayakan yang tinggi. Sebagai contoh, peringkat pengajian. Diploma ada peringkat gaji dia, SPM ada peringkat gaji dia, degree ada peringkat gaji dia. So untuk kita melantik pekerja yang orang kata peringkat diploma ataupun degree, walaupun kita tahu degree ni dia punya peringkat memang bagus, dari segi pengetahuan dia, dari segi tahap pendidikan mereka memang tinggi, tapi kita tengok juga sama ada kita ni berkemampuan atau berkelayakan ataupun tidak dari segi untuk membuat pembayaran gaji. Kalau kita punya sumber tak berapa bagus, tak perlulah kita mengambil orang yang berkelayakan pendidikan yang tinggi. Okay? Right, struktur organisasi biasanya digambarkan dalam carta organisasi, taska atau tadika bagi membantu kaki tangan mengenal pasti kedudukan
masing-masing. Okey, ini adalah contoh carta organisasi. Adanya pengusaha, adanya penyelia, adanya pengasuh, 3 orang pengasuh, adanya pekerja am, adanya tukang masak, adanya tukang kebun. So nanti kalau sampai you bolehlah buat rujukan dengan tugasan satu nanti, you boleh rujuk carta organisasi yang ada pada taska atau tadika yang anda buat kajian. Okay? Setiap jawatan perlu mempunyai deskripsi tugas yang tersendiri. Maksudnya setiap tugasan, setiap jawatan tersebut perlu ada penjelasan terhadap tugasan mereka. Maksudnya kita jelaskan, okay? Apakah tugas-tugas yang mereka harus laksanakan. Okay? Dan satu dokumen yang menjelaskan kesemua jawatan atau tugas atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang kaki tangan yang memegang jawatan tersebut. Artinya, kita perlu sediakan satu dokumen penerangan terhadap tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Maksudnya kita kena buat satu dokumen lah. Okay, contoh, tukang masak. So, apa tugasan dia? Apa tanggungjawab dia? So, kena nyatakan satu persatu. Supaya apa? Supaya pekerja kita tadi dapat memahami apakah tugasan yang harus mereka laksanakan. Okay, proses pengrekrutan boleh bermula bagi mengambil tenaga kerja yang mencukupi bagi memulakan operasi taman asuhan seperti pengiklanan kekosongan jawatan ataupun sesi temu ramah ataupun temu duga. Okay. Okay, ini ada perundangan dan advokasi. Okay, untuk yang ini kita sambung next week. Okay, minggu depan kita sambung dekat sini. Minggu depan kita sambung dekat perundangan dan advokasi. Okay, ada persoalan yang hendak ditanya sepanjang kelas ini berlangsung? Kelas? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, saya sebenarnya hampir terlupa untuk saya beri attendance. Kejap saya buka, saya copy link kejap. Kejap kehadiran. Use section 5 dan 6 kan? Ya. Yes, sir. Ya. Ya, saya sekejap. Sekejap saya hantar dekat ruangan chatting. Nak copy link kejap. Okey, saya letak dekat ruangan chatting UEC sekarang Sekejap. Okey. Dapat ke? Dapat. Okey. Dapat. Okay, isi sekarang. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know. Okey, ada masalah ke dengan link yang saya berikan? It's easy to say. Ada, sir. Okey. Tak ada, sir. Okey, tengah isi. Okey, isi. Sir. Okey, kejap. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. It's all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard
someone you loved. And I Okey, untuk kelas hari ini, itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekiranya sepanjang saya mengajar pada hari ini, kalau berlaku sebarang permasalahan ataupun benda yang korang tak faham ataupun korang tak puas hati, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau tak faham, boleh tanya dalam grup WhatsApp nanti. InsyaAllah saya akan react dengan you punya pertanyaan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Thank you, sir. down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you Saya nak tanya. drinks bring back all Saya tak boleh tekan tarik. Apa dia? Saya nak isi kehadiran tu tapi tak boleh tekan tarik. Tak boleh tekan tarikh. Kenapa tak boleh tekan tarikh? Tak tahulah. Hmm? Yang lain boleh isi tarik je. Yang lain boleh, tarikh je tak boleh. Depan tu boleh. Yang di depan tu 7, tengah tu 28. Dia punya cara penulisan dia, depan tu bulan, tengah tu hari, akhir tu adalah tahun. Tak nak tekan tu tak boleh. Pelik tu. Sebab orang lain boleh tekan ni. Saya punya. Cuba sekali lagi. Refresh balik. Boleh? Kejap saya. Okey. Boleh ke? Dah boleh dah sir. Dah boleh dah? Okay. Terima kasih sir. And the memories bring back you. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of 3 fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling. Trust me, darling.
So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go.